latihan industri ini uh, adalah sama seperti pelajar itu masih belajar sebenarnya. Kerana kalau katakan pelajar itu belajar di universiti, tidak ada timbul masalah bayaran allowance sebenarnya. Mereka pun tidak diberikan allowance semasa belajar. Baru-baru ini tular di laman media sosial, seorang pelajar perempuan memuat naik sekeping foto dirinya menggantung sepanduk yang tertera, intern bukan buruh percuma, sebagai luahan rasa tidak puas hati terhadap bayaran allowance pelajar latihan industri. Perkongsiannya itu mendapat pelbagai reaksi daripada warga maya. Ada pihak yang menyokong dan ada pula yang pihak yang membantah tindakan tersebut. Menjelaskan perkara ini, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, sekiranya para pelajar ini faham tujuan asal mereka menjalani latihan industri, pasti tidak akan timbul dakwaan tersebut. Tetapi kita harus kembali kepada niat asal kita mengadakan latihan industri. Niat asal adalah supaya pelajar-pelajar ini dapat diberikan practical aspek yang sebenarnya menekankan etika kerja di lapangan yang sebenar, ya, bukan teori. Kalau kita belajar di bilik darjah, kita diajar dengan berbagai-bagai teori. Dan semasa latihan industri, inilah pelajar-pelajar berkenaan boleh mempraktikkan apa yang mereka belajar di bilik darjah. Sama ada apa yang mereka belajar itu sebenarnya boleh diimplementasikan di tempat kerja atau tidak. Tetapi saya merasakan selepas bekerja bertahun-tahun macam ni, apa yang diajar di universiti itu tidak akan terlalu terpakai di tempat kerja. Jauh dia punya beza. Tambah beliau, sepatutnya pelatih industri menimba ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin semasa menjalani latihan industri dan menunjukkan prestasi kerja yang baik supaya mereka mendapat rating yang bagus dan sekaligus membantu memudahkan mereka mendapat pekerjaan kelak. Mengenai dakwaan yang mengatakan bahawa majikan mengambil kesempatan terhadap pelatih industri, beliau menganggap dakwaan tersebut adalah tidak benar. Tujuan sebenar majikan adalah untuk membentuk pelatih industri bersedia memasuki alam pekerjaan dengan menyediakan persekitaran kerja yang sebenar. Dan bayangkan kalau seorang pelajar itu tidak mempunyai sebarang pengalaman sebenarnya masuk ke tempat kerja, mungkin tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa kalau mereka diambil kerja nanti, mungkin daripada 1 bulan ke 2 bulan mereka akan seperti rusa masuk kampung. Tak tahu apa nak dibuat, tak tahu bagaimana nak bersosialisasi dengan para pekerja lain dan sebagainya. Ini adalah untuk membiasakan mereka supaya mereka menjadi seorang potential pekerja yang lebih baik. Jelasnya lagi, pelatih industri pada hari ini terlalu manja. Tidak mahu melakukan kerja-kerja tambahan atau kerja-kerja di luar skop bidang yang mereka pelajari di universiti. Sikap ini sebenarnya sangat merugikan dan natijahnya tidak meningkatkan kebolehpasaran mereka di alam pekerjaan. Sekarang ni kita ada keadaan di mana seseorang itu boleh mempelajari ataupun menguasai berbagai kemahiran. Walaupun mereka bukan diberikan sebarang pengajian formal mengenai kemahiran berkenaan. Sebagai contohlah, kita sekarang ni ada ramai mereka-mereka yang katakan mengambil kursus yang tak berkaitan langsung dengan ICT. Tetapi mereka bekerja di bidang ICT dan mereka menjadi pekerja mahir di situ. Menyentuh soal pembayaran allowance, beliau menjelaskan, bayaran allowance bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Ia sebenarnya atas budi bicara pihak majikan. Bergantung kepada keupayaan kewangan syarikat di mana pelatih industri itu ditempatkan. Kita harus faham bahawa di Malaysia ni struktur majikan-majikan adalah tidak sama, ya. Ada syarikat yang besar, ada syarikat yang berhubung kait kerajaan GLC, ada syarikat antarabangsa MNCs dan juga ada syarikat-syarikat mikro, syarikat kecil dan sederhana, ya. Jadi kalau kita katakan bahawa keupayaan keuangan ini, syarikat besar, syarikat berhubung kait kerajaan, tak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang kecil-kecil inilah yang banyak masalah. Syarikat kecil, kebanyakan mereka tak mempunyai dana yang besar. Dan mereka juga
menghadapi masalah aliran tunai. Pun begitu, beliau berpendapat syarikat-syarikat kecil ini juga perlu diberikan peluang dan galakan untuk bersama-sama melatih pelajar-pelajar ini. Jelas beliau lagi, isu bayaran allowance ini tidak sepatutnya timbul kerana pelajar harus faham bahawa konsep latihan industri ini adalah sama seperti mereka belajar di Institut Pengajian Tinggi. Mereka pun tidak diberikan allowance semasa belajar. Cumanya mungkin mereka ada beasiswa ataupun pinjaman dari PT-PTN. Dan kenapa pula semasa mereka belajar di industri, isu allowance ini diperbesarkan? Ya? Kerana kalau kita lihat, majikan sendiri sebenarnya mengorbankan banyak masa, tenaga dan juga ekspertis mereka untuk mendidik para pelajar industri ini supaya mereka dapat menimba pengalaman kerja yang bagus. Dan saya sebenarnya amat berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar kerana telah memutuskan bahawa ini adalah sistem yang kita lalui sekian lama mengenai pembayaran allowance dan sebagainya, dan beliau mengatakan bahawa tidak perlu diadakan satu peruntukan perundangan yang menetapkan apakah kadar allowance yang perlu dilakukan. Saya khawatir sebenarnya kalau ada satu kadar yang ditetapkan, kebanyakan majikan tidak mahu sebenarnya secara sukarela untuk mengambil para pelajar pelatih ini untuk ditempatkan di syarikat mereka, dan ini sudah pasti akan menyukarkan lebih daripada 300,000 para graduan untuk mendapat tempat latihan industri. Manakala seorang majikan yang The Merdeka Times temui berpendapat isu pembayaran allowance ini kebanyakannya melibatkan pelatih industri dalam bidang pengurusan. Berbeza dengan pelatih industri dalam bidang kemahiran, allowance yang diterima mereka lebih tinggi. Dan pengurusan kita sebab dia memang tak banyak kerja sangatlah untuk pengurusan. Sebab dia melibatkan beberapa rahsia syarikat. Tapi macam kalau untuk teknikal, kita boleh buat untuk kerja lapangan, kita boleh ajar the real punya apa yang pasaran kerja nak. So untuk yang teknikal ni, saya rasa untuk yang vocational ni, TVET ataupun Polytech, dia orang lebih senang lah untuk nak demand apa yang dia orang nak, berbanding kepada pengurusan yang lebih kepada bersifat ada halangan lah. Tambah beliau, sepatutnya modul latihan industri dalam bidang pengurusan dinilai semula supaya pelajar yang menjalani latihan industri diberikan lebih peranan dan skop kerja yang lebih meluas bagi melayakkan mereka menerima allowance yang setimpal. Mengulas tindakan pelajar yang menggantung sepanduk menyuarakan bantahan mengenai isu allowance latihan industri, beliau berpendapat pelajar tersebut mungkin tidak faham peranan mereka sebagai pelatih industri dan tidak bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang sebenar. Dia kena faham satu perkara yang mana student is student. So kita tak boleh nak mengharapkan yang student ini dibayar setimpal dengan apa yang pekerja dapat. Sebab pekerja tu dah melalui beberapa fasa. So berbaloi dengan apa yang diorang kerja sebelum ni. Beliau yang merupakan pengarah urusan di sebuah syarikat yang menjalankan perkhidmatan pengurusan dan penyelenggaraan fasiliti dan industri mencadangkan agar pihak majikan mengadakan satu bentuk program latihan industri yang bersifat proaktif supaya pelatih industri dapat mengaplikasikan ilmu mereka dalam dunia pekerjaan sebenar. Di syarikat kita melihat satu skill baru yang mana kita kembangkan apa yang dia orang belajar di universiti ataupun di Polytech ataupun di college vocational. Kita akan kembangkan dia punya talent tu, dia punya bakat tu di sini, and then kita akan buat satu program pekerja separa mahir, and then kita ajar dia orang macam mana untuk berada dalam pasaran kerja, and then dia orang bekerja sama dengan pekerja-pekerja lain, tapi dalam masa yang sama insentif yang kita tawarkan adalah harga yang setimpal yang patut dia orang dapat. Contoh paling sikit kita boleh bagi contohlah ikut pada gaji asas lah. Sekarang 1,500 kita boleh tawarkan bergantung kepada hasil kerja yang dia orang hidangkan pada majikan. Sebabnya dia orang fresh. Apa benda yang kita orang suruh buat, dia akan buat. Sementara itu,
Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, Muhammad Fazrin Ismadi pula berpandangan di pihak GPMS ada naratif tersendiri berhubung permasalahan yang berkait dengan pelatih industri. Mungkin dekat sini kita kena lihat dari segi peranan. Pertamanya dari segi pelajar tu kena memahami tentang latihan industri itu apa yang sepatutnya dilaksanakan. Yang nombor dua saya tengok di peringkat IPT. Memang banyak IPT dia dah susun guideline. Dia ada guideline dia sendiri. Kalau kata guaman macam mana guideline dia, apa gerak kerja dia kena buat, apa kerja khusus yang kena laksanakan, tata kelola apa yang dia perlu buat masa latihan industri. Saya rasa sama juga dengan mana-mana universiti ataupun bidang-bidang tertentu, dia ada guideline dia. Nombor dua, negosiasi. Negosiasi ni saya lihat mungkin graduan tu boleh bertanyakan dulu pada industri yang dia nak pilih tu, adakah ada pemberian allowance ke dan sebagainya, ataupun ada apa-apa kos tambahan. Contoh macam ada yang kata dia terpaksa keluar ke site. So mungkin benda-benda tu dia kena bincang lah dengan industri. IPT tadi macam saya cakap, memang guideline dah dibuat. Cuma mungkin IPT selepas ni kena lihat dari segi kos-kos yang tertentu macam ni. Dari segi jarak, dari segi orang panggil apa, penempatan, penginapan dan sebagainya. Adakah benda-benda ni mampu menampung 3 ke 6 bulan latihan industri ni dilaksanakan. Menurut Ismadi, sekiranya kos yang terpaksa ditanggung oleh pelajar terlalu tinggi, seharusnya pihak IPT menilai semula kaedah pelaksanaan latihan industri dalam bidang-bidang tertentu dengan memberikan pilihan kepada pelajar untuk membuat kerja di lapangan ataupun penyelidikan. Yang ketiganya saya tengok dari segi golongan ataupun pihak industri sendiri. Kita tak boleh nak salahkan juga pihak industri 100% dalam bab ni. Kerana apa? Pihak industri dia cuba membantu pelajar-pelajar ni untuk mendapatkan satu pemahaman ataupun latihan dalam dunia kerjaya. Itu adalah tugas industri. Yang keduanya, industri pun tak naklah ada penambahan kos tertentu dari segi overhead keseluruhan company. Bagaimanapun, beliau meminta agar pihak industri tidak menekan para pelatih industri melakukan tugasan yang melibatkan keselamatan atau penambahan kewangan. Kerana itulah antara salah satu punca timbulnya polemik di antara pelatih industri dengan majikan. Beliau juga melahirkan kerisauan sekiranya polemik di antara majikan dan pelatih industri ini dibiarkan berterusan, dikhawatiri sinergi dan ekosistem yang telah lama dilaksanakan ini akan terputus. Dan kita tak nak ekosistem ataupun sinergi ini dia terputus. Sebab bila pihak industri tak diberi orang panggil apa, satu benda wajib kepada industri untuk ambil pelatih, saya risau ke depan nanti kalau semua pihak industri kata tak apalah, kita tak payahlah ambil pelatih industri, buat happen pula pada pelajar kita, yang mana dalam IPT dah menetapkan latihan ni dia sebagai satu kewajipan. Masalah juga lah ke depan. Dan kita pun risau ada sebilangan pihak di luar sana minta latihan industri ni ditutup tu. Rugilah. Kita jangan buat benda yang ke belakang. Kita dah ada sesuatu, kita cuba tambah baik. Bagi menambah baik program latihan industri ini, Ismadi membawakan dua pandangan daripada pihak GPMS. Pandangan yang pertama adalah subsidi upah kepada latihan industri. Dan mungkin ditambah dengan industry training scheme yang tertentu ni. Itu yang pertama. Subsidi ini mungkin boleh ditentukan oleh pihak kerajaan bagi industri yang berada di medium dan juga small scale. Yang keduanya yang cadangan daripada GPMS adalah pelepasan cukai khas kepada mana-mana industri yang sanggup memberi allowance secara 100% ke 50%. Terpulang yang tu kita minta kerajaan kaji lah. Saya rasa benda ni win-win situation kepada pihak industri dan juga pelajar. Pelajar dapat allowance, industri pula dapat pelepasan cukai. Mungkin ini adalah perkara yang perlu diketengahkan. Isu bayaran allowance ini telah mendapat perhatian banyak pihak sehingga sampai ke peringkat Kementerian Sumber Manusia. Menterinya V. Sibakumar berkata, secara prinsipalnya, beliau tidak setuju dengan situasi berkenaan dan akan memberikan perhatian yang serius.